Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا تنجسوا كل تماء walau ihtimalan. Katanya musannif, wala tanjusu kulla tama'in walau ihtimalan, dan tidak menajiskan dua kolah air walaupun dua kolah tadi secara ihtimal. Contohnya macam mana? Ka'an syakka fi ma'in abalaghahuma amla. Ihtimal tu contoh dia, misal dia seperti dia syak pada air, adakah mencapai keduanya, yakni dua kolah, amla ataupun tidak. Jadi air apabila masuk najis dan tak berubah, maka air itu tak jadi najis, walaupun dia syak pada kuantiti dua kolah tu. Sampai dua kolah ke tidak ni, walaupun dia syak. Yang penting jangan yakin kurang dua kolah lah. Kalau dia yakin tak cukup dua kolah, automatik dah najis. Sebab air kalau sikit jatuh najis, automatik jadi mutan najis, kecuali najis yang tidak mengalir darah. Air kalau banyak jatuh najis, tak berubah, tak jadi najis. Air kalau banyak jatuh najis, berubah jadi mutan najis, walaupun berubah tu sedikit. Dia kata wa in tayaqqanat pun boleh, tuyuqqanat pun boleh lah. Wa in tuyuqqanat, diyakinilah, sebab ada tak marbutah kan, kembali kepada sikit tu. Wa in tuyuqqanat qillatihi qablu, ay qabla syakkin. Walaupun ni ghayah lah, ghayah walaupun yakin, walaupun diyakini oleh sedikitnya itu sebelum daripada syak. Qablu ay qabla syakkin, qabla syakki. Walaupun dia yakin bahawa sebelum tu, maknanya sebelum masuk najis tadi, ayak tu sikit. Contohnya ada ayak satu kolah, satu bekas yang tak sampai dua kolah, separuh mungkin. Kemudian dia tambah ayak, dia tambah, tiba-tiba jatuh najis. Dan ketika dia jatuh najis tu, dia syak, dah cukup dua kolah ke belum? Dia tengok ni, dua kolah ke belum ni? Dia syak, walaupun dia yakin sebelum tu adalah kurang dua kolah, tak menajiskan air. Sebab apa? Sebab benda yang yakin suci, kita tidak najiskan dengan perkara yang syak. Itu dalam banyak masalah dia macam tu. Apabila benda tu kita yakin suci, ayak tu yakin tak suci? Yakin, memang tak jadinya suci. Kemudian bila jatuh najis dan kita syak pada jadi najis ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kita syak dia dua kolah ataupun tidak. Jadi benda yang syak tidak boleh mengganggu gugat benda yang kita dah yakin. Benda tu dah yakin suci. Najis tu datang dalam keadaan syak. Syak jadi najis ataupun syak tidak jadi najis, maka kita tak hukumkan najis. Macam tu.
Kemudian katanya musannif bimulaqati najasin ma lam yataghayyar bih. Dengan bertemu najis selama tidak mengubah, yakni mengubah dua kolah, bihi yakni binajasin. Dia mutalak kepada tanjus. Jadi nak mudah bahasa dia, kita skip. Ambil balik hak mula, potong hak tengah, sambung dengan hak hujung. Jadi nak macam mana? Wala tanjusu qullata ma'in bimulaqati najasin ma lam yataghayyar. Jadi mudah fahamlah. Jadi tak najis dua kolah air dengan pertemuan ataupun dengan bertemu najis. Macam tu maksudnya. Dua kolah air tak jadi najis dengan kena najis, dengan bertemu najis. Kait dia apa? Selama tak berubah. Selama tak berubah. Bila berubah baru najis. Tak berubah tak jadi najis. Berubah ni walaupun sikit. Berubah ni walaupun sikit nah. Dan tak ada beza perubahan tu sama ada perubahan itu hissi ataupun perubahan tu hanya takdiri. Kita dah belajar dulu pada bab masalah mukhalid pun ada hissi dan takdiri kan. Dan pada bab najis pun ada perubahan hissi dan perubahan takdiri. Perubahan hissi maknanya perubahan yang kita boleh dapat dengan panca indera. Kalau dia berubah bau, kita boleh bau. Kalau dia berubah warna, kita boleh nampak. Kalau dia berubah rasa, kita boleh rasa. Itu dipanggil perubahan hissi. Ataupun perubahan takdiri. Dia kita tak berubah, tapi kita takdirkan berubah. Sebab apa? Sebab jatuh pada dia najis yang dah hilang sifat-sifat tadi. Contohnya air kencing tu dah hilang warna. Air kencing tu dah hilang rasa. Air kencing tu dah hilang bau. Sebab dia ditapis. Dengan dah disuling. Menggunakan sistem reverse osmosis. Betul ya sebut. Osmosis. Canggih, dia tapis air kencing tu sampai jadi bersih. Air kencing tetap air kencing lah, tapis lah macam mana pun dia bukannya air mutan najis yang boleh berubah jadi suci. Dia air najis. Najis tetap najis, dia tak akan berubah jadi suci. Benda najis jadi suci ni 2-3 benda saja. Kan? Tak termasuk air kencing, dia tak berubah. Walaupun dah hilang warna asal. Jadi kalau kita ada satu kolah besar, jatuh, terjatuh air kencing, termecik air kencing dan sebagainya lah, ataupun masuk bangkai tikus dan sebagainya, maka air tu berubah, nampak sikit saja berubah najis, mutan najis semua. Walaupun sikit. Walaupun kita tahu sikit je, sikit pun dia anggap najis. Dia tak sama dengan bab benda suci. Benda suci berubah sikit tak memberi kesan. Benda suci berubah banyak baru memberi kesan. Macam ayat kopi jatuh berubah sikit boleh wuduk. Tapi kalau kopi tu jadi hitam pekat, orang panggil ayat kopi, itu tak boleh wuduk. Bersalahan bab najis. Bab najis ni beza sebab apa? Sebab kita kata beratnya najis itu, maka sikit pun kita dah tolak, kita dah tak pakai dah. Walaupun ada bau sikit, rasa sikit. Salah satu, bukan mesti semua tak. Hanya ada bau saja berubah sikit, hal lain tak berubah, najis. Hanya rasa saja berubah walaupun sikit, najis. Hanya warna saja berubah walaupun sikit, najis. Walaupun tak tiga-tiga, salah satu pun dah cukup. Itu dipanggil hissi. Adapun takdiri ni, contohnya ayat kencing tadi yang dah tak berbau, yang dah tak ada warna, jernih, yang dah tak ada rasa, memang jernih betul. Maka kita takdirkan dengan dipanggil asyaddus sifat, dengan sifat yang keras, sifat yang bersangatan. Dia tak sama dengan bab hissi hak sana. Hak nu kita takdir dengan awsatus sifat, sifat yang pertengahan. Hak ni kita takdir dengan sifat yang kuat. Jadi kalau rasa kita takdirkan seperti rasa cuka. Kalau warna kita takdirkan launul hibr, warna da'wat. Kalau bau kita takdirkan rihul misk, kita takdirkan seperti bau kasturi.
Contohnya macam ni. Kalau dalam satu kolah tu, dalam satu kolah tertumpah ayak, tertumpah ayak banyak ni, ayak kencing contoh sajalah. Dia simpan ayak kencing tu, dia simpan lama dah, simpan sampai dia jernih, bertahun-tahun simpan dalam cawan, dia tak atas tu sampai dia turun habis kuning-kuning sampai jernih. Boleh jadi tak? Tak tahu kan. Kalau lah contohlah ditapihkan, dia buat macam mana, atau dia simpan sampai lama-lama, bau pun dah hilang, kencing tu tak bau dah, rasa pun contoh kata tak ada, ataupun warna pun contoh jernih dah. Tiba-tiba ada orang lain masuk bilik ayak dia, tengok ni ayak apa cawan duk atas ni, bohong dalam kolah. Dia tuang brum, lepas tu dia keluar cawan. Lepas tu tuan rumah kata, ambil cawan tu buat apa? Dia kata, buat pertinggalan jeman cawan. Lepas tu ayak hang buang mana? Aku buh balik dalam kolah. Padahal tu ayak kencing, tuan rumah dia saja. Sewa baru tak tahulah, dia duduk seorang-seorang sewa ni, orang bujang. Lepas tu dapat kawan baru, tak tahu, dia tuang balik ayak kencing member dia dalam kolah. Jadi ayak kencing tu jernih, masuk dalam tanah tengok jernih je, warna tak berubah. Maka kita takdirkan dengan asyaddus sifat. Pertama kita takdir, mana-mana ambillah salah satu pun, contohnya warna. Kita takdirkan, kalau ayak kencing tu separuh macam ni, kita takdirkan hibr, dakwat separuh macam ni. Kalau jatuh di dalam tu, berubah tak? Kalau kata ayak kencing banyak tu, takdirkan juga dakwat banyak tu, tertumpah dalam kolah. Kalau berubah walaupun sikit, maka mutan najis. Hanya takdir saja agak-agak. Kalau kita kata tak berubah, dia sebab dia bukan tuang kat kolah biasa, swimming pool besar. Kan? Besarlah sikit daripada tu kan. Kalau macam Yaman, dia ada kolam-kolam musim panas tu. Jadi kalau jatuh dalam tu, berubah. Kalau tak berubah, tak apa. Takdir yang kedua pula, kalau berubah, najis. Kalau tak berubah, takdir yang kedua. Apa dia pula? Warna. Bau apa? Bau kasturi. Kalau ayak kencing dia ada banyak ni yang mempunyai kita kata cairan kasturi contohnya lah, jatuh di dalam kolah, berubah tak bau kolah tadi? Kalau tak berubah, okey. Kalau berubah, najis. Kalau tak berubah, takdir pula yang ketiga, iaitu rasa cuka, ta'amul khal, rasa cuka. Kalau cuka yang sekadar banyak tu jatuh di dalam kolah, adakah akan merubahkan rasa ayak tadi? Kalau berubah sikit, hukumnya najis. Kalau tak berubah, boleh buat wudu, buat mandi, macam tu. Takdir tiga-tiga lah, kalau dia tak ada sifat tiga-tiga. Tapi kalau dia tak ada sifat salah satu, takdir yang mana yang tak ada sajalah. Contohnya ayak kencing tadi, kita kata warna ada, yang tak ada bau satu je. Warna rasa ada, bau sahaja tak ada. Jatuh dalam kolah, warna dia ada dan tak merubah ayak kolah, okey tak apa. Rasa dia ada tapi tak merubah rasa kolah, okey tak apa. Yang tak adanya apa? Bau. Maka takdir hak tak ada tu. Tak adanya apa tadi? Kena takdir sebab dia ada tiga benda. Kalau tiga-tiga ni tak mengubah, baru boleh pakai. Kalau salah satu mengubah, tak boleh pakai. Kalau jatuh tu terus berubah warna, tak payah takdir dah lah. Tak ada tu kan. Dia bila berubah dia terus tak boleh pakai walaupun satu. Kalau tak berubah, baru kita takdir hak mana yang tak ada tu. Dia tak sama dalam bab bab suci, benda suci kita takdir benda yang ringan. Kalau rasa rasa delima, roman. Kalau bau apa itu? Bau lazan, getah luban. Kalau warna apa?
warna asir, warna perahan, jus. Itu untuk benda yang suci. Kita takdir dengan awsatus sifat, sifat yang sederhana. Jadi selagi mana tak berubah sama ada hissi ataupun takdiri, maka air itu kita boleh pakai. Wa in istuhlikatin najasah fihi. Dia kata ghayah yang kedua, ghayah atas ghayah lah. Walaupun ustuhlikatin najasatu fihi, hancur, binasa, hancur, larut. Ustuhlikat, halaka makna binasa. Ustuhlikat maknanya kita kata hancur, serak, mesra, jelera ke dalam air. Contohnya apa? Air kencing. Air kencing jatuh dengan air memang mesra habis. Dia bukan ada seketui tu. Dia tak sama dengan bangkai tiga jatuh duduk seketui je tu. Kan? Kalau air kencing jatuh, berjelera habis lah, bercampur habis. Itu dipanggil ustuhlikat, binasa. Ain dia dah, kita dah tak nampak lah. Ataupun kita kata bangkai tu saking lamanya, orang Indonesia kata saking lamanya. Bila kita kata lama sangat dia duduk tu sampai hancur. Mesra habis dalam ayat tu. Tapi ayat tak berubah. Ajib. Contohnya ayat tu sangat kolam kan? Kolam renang, kalau takat tikus jatuh seekor boleh mengubah kawasan tu lah sikit kot berubah. Lepas tu bila orang berenang habis bercampur dengan ayat lain, tak ada bau pun tak ada, rasa pun tak ada, warna pun tak ada. Macam orang pergi mandi kolam-kolam renang tu, dia mandi tak pergi kencing tu, pergi kencing dalam tu. Tak boleh lah buat begitu. Tak boleh buat begitu. Bukan kolam hak dia. Tapi jadi najis tak najis sebab apa? Warna tak ada, bau tak ada, rasa pun tak ada. Ustuhlikat, bercampur habis dalam ayat tadi. Habis. Pakai kencing. Tak boleh lah. Kalau laut apa, kalau kolam tak boleh. Dia kencing layak ni mudarat. Tak boleh. Dari segi hukum pun tak boleh lah, sebab bukan kolam kita. Kalau tuan dia tak orang kencing tu. Kan orang mandi kolam renang tu nak pakai selak pun hak jenis berbayar tu, dia pilih-pilih kan. Kalau selak kain hak jenis lusuh-lusuh, dia tak bagi sebab dia kata oi kotor ya, walaupun tak najis kan, sebab warna selak kita tu mencemari kolam dia. Itu warna padahal suci. Agak-agak kalau kita kata kami pakai nak kencing dalam kolam ni, agak-agak dia bagi tak? Bagi lah. Siapa nak bagi kan? Nak kencing keluar tandas dah. Tak boleh kencing dalam kolam. Dia tak boleh. Dia melemahkan. Jin kacau. Waktu malam jin kacau. Itu wa inistuhlikatin najasah fi, walaupun ustuhlikat dia hancur semua, mesra dalam tu. Wala habis. Kemudian kalaulah kita kata tak mengubah, adakah kita kena wajib menjauhi bangkai tadi? Contohlah kalau yang tak ustuhlikat, nampak ain dia ketui terapung je. Kalau di sungai cukup kerap kan. Di sungai kan kadang-kadang orang pergi lepas bom kat atas. Kita mandi berenang tu, kita tengok benda apa tu, tergolek lah kayu balak. Kerap-kerap kan tu. Orang pergi berak kat sebelah atas tu, orang bawah lah mangsa. Jadi kalau di dalam kolah tu ada bangkai tikus seekor, adakah kita wajib menjauhi? Ambil uduk hujung-hujung sikit, jangan duduk sebelah-sebelah dia. Tak wajib. Wala yajibut taba'udu min najasin fi ma'in kathir, dia kata. Dan tidak wajib at-taba'ud, tak wajib menjauhi daripada najis pada air yang banyak. Kalau air tu 2 kolah, walaupun cedok sebelah-sebelah, tak apa, jangan cedok dia lah.
Cedak sebelah-sebelah. Tak ada masalah lah. Pada pihak kita kata apa, tidak menajiskan dan sebagainya lah. Kerak tu mandi sungai lah. Kita mandi-mandi tu, oh Allah, siapa dia buang kat atas ni? Tapi ayak jernih lah, sebab ayak banyak lah. Walaupun kita cedok hampir lah. Kalau di dalam i'anah tu dia kata, dia nakal daripada nihayatul muhtaj, dia kata hatta min aqrabi mawda'in ila najasah, walaupun hampir dengan tempat najis tu, sebelah-sebelah ha. Tengok sebelah tu, kita cedok sebelah sini, jangan cedok dia ya. Tak apa. Maknanya tak memberi mudarat lah. Bila? Tapi kalau berubah separuh lagi tak berubah, adakah kita hukumkan najis semua? Kita tengok yang tak berubah tu 2 kolah ke tidak. Kalau tak 2 kolah, najis semua. Tapi kalau 2 kolah, hak bersih ni, contohlah dia apa? Panjang, kolah dia panjang. Lepas tu hujung sini jatuh bangkai tikus. Jadi keruh kawasan ni. Tapi hak panjang ni, belah ni jernih. Memang selalu macam tu kan. Dan hak ni memang luas panjang, cukup 2 kolah. Maka hak kawasan ni dianggap suci, hak ni dianggap najis. Hak berubah tu. Tapi kalau hak kawasan bersih ni sikit, maka kawasan hak berubah ni dia menajiskan air yang sikit tadi. Maka semua tak boleh pakai. Gitu. Dan masalah yang disebut di dalam i'anah, dia kata qala fir rawd. Ini masalah ceritanya kalau ayak tu cukup 2 kolah masalan. Kalau ayak tu cukup 2 kolah, bila kita cedok, ayak tu akan jadi kurang 2 kolah, betul tak? Jadi apa hukum ayak yang kita cedok setelah kita cedok ayak tu je? Contohlah kita ngaji buat 2 kolah, rumah kita tu kita memang suka siap. Kita tahu buh tanda takat ni 2 kolah, takat ni kurang, takat ni lebih. Dia ada tile dia kan, kita dah kira, kita buh tanda, kita kata ni 3 tile ni 2 kolah, kurang 2 kolah. Kita dah kira siap. Tiba-tiba ayak tu memang tengok cukup-cukup lah. Lebih kurang ataupun lebih sikit lah. Kita kata lebih sikit saja daripada takah tu. Ada pula najis dalam dia, bangkai tikus ekor. Macam mana dia boleh berenang mati dalam tu? Musim panas agaknya. Jadi dia kata, aku nak guna ayak ni. Macam mana? Dia kata tak apa, cedok sebelah. Dia pun ambil ayak, cedok sebelah. Bila cedok sebelah, angkat-angkat saja, tengok ayak tu terus surut. Kurang dah air 2 kolah. Apa hukum ayak yang tinggal? Najis sebab kurang 2 kolah. Apa hukum ayak yang kita cebok? Suci. Apa hukum luar cebok? Najis. Sebab dengan kita mengangkat tu, kita mengurangkan jumlah dan menajiskan ayak yang di luar, maka ayak yang di luar tu menajiskan bekas kita. Jadi bekas kita tu, bahagian luar najis, bahagian dalam suci. Begitu juga hukum akasnya, kita nak buang najis. Kita tengok, bangkai tikus kita apa ambil cebok, kita cedok tikus tadi. Bila kita cedok tikus tadi, ayak kurang daripada 2 kolah tadi. Jadi apa hukum ayak yang kurang daripada 2 kolah ni? Suci. Apa hukum ayak yang dalam cebok? Najis. Apa hukum zahir cebok? Suci. Dia terkalih. Itu masalah dia. Wadah? Ambil pakai jaring tak apa, sebab dia tak kurang 2 kolah. Ambil pakai penapis. Ambil pakai tangan. Habis tak? Masalah tu sebut di dalam mu'ain tu, i'anah. Yang qala fir rawd tadi. Jadi yang bermula tu yang kata bila kita angkat air tu, air yang kurang tu tak cukup 2 kolah tu jadi najis lah. Jadi kita nak pastikan dia ni suci balik, kita tambahkan tambah balik. Tambah balik lah. Buka paip balik, bagi penuh balik, suci balik.
Sebab air ni dia ada kekuatan untuk menjadi suci apabila dia banyak. Sama juga ayat mustakmal, ayat mutanajis dengan syarat-syarat dia. Ayat mustakmal kita himpun-himpun 2 kolah jadi suci balik. Ayat mutanajis yang tak berubah warna, tak berubah rasa, hukum dia mutanajis. Contoh ayat ni kan, jatuh tik cicak hukum najis walaupun tak berubah warna, rasa dan bau. Sebab dia sikit, tapi kita campur banyak jadi 2 kolah balik. Jadi suci balik. Kemudian katanya walau bala fil bahri mathalan. Kalau dikencing di lautan, di laut, fil bahri di laut, ataupun sama dengan masalah laut pada kolam, ayak banyak, tempat ayak banyak 2 kolah. Fartafa'at minhu raghwatun, maka naiklah daripadanya buih-buih raghwah. Apa hukum raghwah tadi? Buih yang naik bila kita kencing jadi buih-buih, dia jadi macam apa? Buat tarik tu naik. Hukum dia adalah fahiya najis fahiya najisatun in tahaqqaqa annaha raghwatun tadi min ainin najasah. Hukum raghwah tadi najis kalau kita yakin bahawa raghwah ataupun buih tadi daripada ain najis. Macam mana kita yakin? Kita bau, kita bau ataupun rasa ataupun warna dia, ayak tu jernih, ayak kolam tu jernih, tenang, kencing jadi naik buih-buih, dan buih tu berwarna oranye. Contoh ayak kencing warna oranye, maka hukumnya najis. Sebab apa? Sebab warna tu. Sebab kita yakin mesti daripada ayak kencing buih ni, ataupun ada bau, mesti daripada ayak kencing. Au minal mutaghayyiri ahadi awsafihi biha, ataupun daripada yang berubah salah satu daripada sifat-sifat dengannya, dengan najis tadi. Maknanya buih tu bukan daripada air kencing sejati dah, tapi daripada ayak. Cuma ayak itu berubah sifat dengan sebab najis. Ayak tu jernih, buih jadi kuning. Tentulah dengan sebab berubahnya dengan sebab ayak kencing. Hukumnya apa? Hukumnya najis. Maksudnya bila dia naik buih tu pecah, pak, kena baju kita, kena kain kita, hukumnya najis, kena basuh. Wa illa fala, dan jika tidak maka tidak. Kalau kita tak yakin daripada najis ataupun daripada ayak yang berubah sifat dengan sebab kencing, tu tak apa. Kencing, lepas tu naik buih dia jernih, tak ada bau, tak ada rasa, lepas tu pecah, kena baju kita, tak apa. Itu tak apa, sebab kita tak yakin buih tu daripada kencing. Yakin ni apa? Yakin ni cek 3 rasa, 3 benda, 3 sifat tu. Ada orang cek tak? Kalau orang perasan, buih mocek kena pecah, kena baju, lepas tu kita tengok buih ni kuning, kuning saja. Kalau tak kuning, tak ada bau, tak ada apa, pecah kena bau, kena baju, bau, tak ada bau, tak ada warna, jadi tak apalah, tak ada rasa, tak apa. Habis. Dan masalah terakhir, walau turihat fihi ba'ratun, dan jikalau dilempar, dibuang, dibaling, dilempar, turihat, dibaling, dibuang, fihi ba'ratun, padanya, pada bahrun tadi, pada laut ataupun air yang banyak tadi, ba'ratun, najis kering, kita tahu tak kering, ataupun sejenis yang najis yang jamidah lah, yang keras, yang ketui. Fawaqa'at min ajli tarhi qatratun, maka jatuhlah ataupun berlakulah daripada sebab kita buang tadi, qatratun. Kita kata qatratun ni apa? Titik, titisan ataupun terpercik lah, ala syai'in, titisan atas sesuatu. Maka apa hukum titisan tadi? Lam tunajjishu, maka tidak menajiskannya. Kita baling taikrin, mercik, ayak tu naik, kena kita. Cerita dia berak letak, jatuh naik balik. Kok jamban memang najis sebab dia ayak sikit. Ni cerita dia jenis zaman dulu, jamban apa? Jamban atas sungai
Jamban rakit tu. Jamban rakit jatuh terus bawah. Oh, ikan lah bawah tu kan. Peluk jatuh, ayak pun naik. Kena pungkok, kena baju, kena kain. Apa hukum ayak tu? Ayak tu hukum dia suci. Dia tidak menajiskan. Mana jamidah lah. Jamidah mana kering ataupun basah lah. Dia tak menajiskan air. Sebab apa? Sebab kita akan yakin bahawa ayak tu lalu kena daripada taik tadi. Kena daripada taik tadi. Tadi ni kena takdir lah. Yang kencing dalam lem tu wajib. Tak kena takdir tu. Tak kena. Habis kemudian dia kata wa yunajjis wa yanjusu qalilul ma'. Allah. Cerita yang sikit pula. Syahat Wafi. Syak tak cuti? Sambung yang kemarin Minhajul Abidin. Jadi seorang abid ataupun salik tadi, ketika mana dia dah selesai 7 aqabah, dia dah tempuh 7 aqabah, daripada aqabatul ilmi, seterusnya taubah, dan akhirnya sampailah aqabatul hamdi wa syukri. Dia dah tempuh pelbagai benda dalam proses nak membersihkan hati mengikut cara Imam Al-Ghazali. Dia dah berjumpa dengan ilmu, dia dah mengaji semua. Tak syaratlah mengaji tu sampai alim dah. Maksudnya ngaji yang melepaskan segala keperluan dia saja. Ilmul hal, mengikut kitab ta'lim dia kata, kelakuan diri dia nak apa. Dia sembahyang wajib lah, bab sembahyang, bab puasa, bab wudu, tu semua dia wajib mengaji lah sebab nak ibadah. Adapun hak lebih yang dia tak wajib, yang tu dia tak wajib mengaji. Kalau dia orang miskin, bab haji tak payah mengaji pun tak apa, bab zakat tak payah mengaji pun tak apa. Maknanya ilmu yang dia perlukan tu dia dah mengaji dah, fardhu ain, dan sedikit lebihnya tu dia dah mengaji dah. Dan seterusnya dia menempuh pelbagai-bagai lagi lah aqabah. Dia berdepan dengan manusia, syaitan, dia berdepan dengan ujian qada dan qadar, dia berasa malas nak buat, khauf dan rojak sebagainya, riya, ujub, dia tempuh habis. Dan akhirnya dia menjadi hamba yang soleh. Ketika tu maka orang hak macam ni, hak dah tempuh habis ni, dia akan ada syauqun, kata musannif, dia akan ada kerinduan di dalam hati dia. Dan kemudian dia ni wa'arasatil mahabbah. Jadi patah balik dalam takdir ayat, dia kata falam yasir illa qalilan hatta waqa'a fi sahlil fadli. Maka dia tak berjalan melainkan sikit saja, dan dia akan jatuh berhenti di satu tempat perhentian al-fadli, kurniaan, wa sahara isyauqi, dan padang kerinduan. Ni semua tasbih belakang ni ada ilmu apa, balaghah ni ada cerita lah kan. Musannif serupakan kerinduan tu seperti padang. Nak habaq kata luas. Syauqnya itu bukan syauq yang biasa, syauq yang luar biasa. Bahasa Arab beza antara syauqun dan syauqun hanya huruf belakang saja, kaf dengan qaf. Syauqun makna duri, syauqun makna rindu. Syauq rindu, syauq duri. Tapi dua-dua sama, menyakitkan hati. Duri kalau kena pun kita akan rasa sakit. Syauq bila masuk di hati pun kita akan rasa sakit. Tapi sakit dia lain lah. Sakit yang menyebabkan orang kalau rindu kan, cuba tengok kadang-kadang tak boleh tidur malam, makan tak kenyang, mandi tak basah. Kan? Memang tak basah, dia buka tangling, dia pergi duduk tangling ayak, tak kena.
Itu rindu. Dan juga wa'arasatil mahabbah, dan juga dia akan berada di satu halaman cinta. Tadi padang rindu, ini berada di halaman lapangan mahabbah, lapangan cinta, cinta antara dia dan Allah dengan dia. Mahabbatul haq lil abdi, dan juga mahabbatul abdu lillah. Saling cinta mencintai itu apabila orang yang lepas dah tujuh-tujuh ni, pakat sama-sama cinta mencintai. Tuhan apabila kita cinta kepada dia, dia akan cinta pada kita. Di dalam satu hadis ni kan, kalau kita berjalan kalau kita melangkah setapak, Tuhan seribu langkah lagi dekat kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari. Ini bukan maksud makna sifat berlari itu tak lah kan. Maknanya apabila kita ada kehendak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah terima kita. Walaupun kita ni lupa, walaupun dulu kita ni bagai-bagai, Allah tak pernah tolak. Itu cinta Allah, rahmat Allah kepada hamba dia. Walaupun Allah bagi macam-macam, kita lupa. Walaupun Allah bagi macam-macam, kita tak syukur dulunya. Kita ni alpa, lepa dan sebagainya lah. Tapi satu hari kita berasa insaf, maka Allah terima. Allah tak pernah tolak. Itu rahmat kasih sayang Allah. Tapi bila sampai dah satu tahap orang ni dia main cinta, maka Allah pun mencintai. Apabila kita cinta Allah, cinta yang tak akan tertolak. Cinta dengan dunia, cinta manusia ni cinta yang tertolak. Kadang-kadang kita suka tapi manusia tak suka. Kita berusaha bagai-bagai dah, punyalah susah nak dapatkan cinta dia. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang berjaya. Itu pun kadang-kadang tak dihargai. Tapi cinta dengan Allah, selangkah kita nak dekat Allah, 1000 langkah Allah menghampiri kita. Kita hanya berjalan saja, bukan berlari dah. Kita hanya baru nak cuba-cuba nak belajar puasa, baru cuba-cuba nak belajar baca Al-Quran. Kita baru step pertama nak berubah ni, maka Allah dah berlari. Maksudnya Allah membukakan jalan seluas-luasnya untuk kita menghampiri dia. Allah memandang kita dengan nazarahnya. Dan kalau kita cinta kepada Allah, lebih-lebih lagi lah. Apa makna Allah cinta kepada kita? Ada kalau di dalam syarah dia ada menyebut perbezaan antara mahabbatul haq dengan mahabbatul abdulillah. Kalau mahabbatul haq, Allah mencintai bagi hamba ini dengan makna apa? Makna Allah ini mengkehendaki memberi nikmat yang makhsus, nikmat yang khas. Bila Allah cintakan hamba, dengan makna Allah mengurniakan satu kurniaan yang khas. Seperti mana apabila Allah nak mengurniakan rahmat, maka Allah memberikan nikmat yang am. Tapi apabila Allah cintakan makhluk, maka Allah bagi satu nikmat yang khas. Memberi nikmat itu namanya rahmah. Memberi nikmat itu namanya rahmah. Itu semua daripada iradatullah lah. Tapi kalau mencintai, khas daripada rahmat, lebih khas. Kita namakan saja, itu semua daripada iradatullah lah. Kalau kita mengaji sifat 20, iradah lah. Allah kehendak. Apabila Allah kehendak bagi nikmat ni'am, kita panggil rahmat. Apabila Allah kehendak bagi suatu benda yang khas, itu dipanggil mahabbah. Apabila Allah murka, Allah nak siksa, kita panggil ghadban. Allah ni murka. Macam itulah. Semuanya daripada iradah. Cuma kita letakkan namanya. Allah bagi siksa, namanya Allah murka. Allah bagi nikmat, namanya rahmah. Allah bagi nikmat yang khas, namanya cinta. Apabila orang cinta ni, dia dapat pemberian khas lah. Macamlah kita pun kan. Kalau kita, contohlah kita pergi keluar negeri, kita nak balik buah-buah tangan kepada orang-orang yang kita ingat. Kawan-kawan biasa, kita bagi hadiah yang biasa-biasa. In'am, kita bagi nikmat yang am. Hang dapat kitchen, hang ni dapat benda yang sama. Kau ni dapat, kau ni dapat, kau ni dapat. Itu dipanggil rahmah kita. Kita ni ada rahmat.
Hak orang yang musuh kita, kita tak ada rahmat, kita tak bagi. Itu rahmat kita lah. Kita bagi orang yang kita kenal-kenal, kawan-kawan kita. Tapi ada orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, maka kita bagi dia pemberian khas. Itu kenapa? Kerana hasil daripada cinta, mahabbah kita kepada dia. Apabila Allah mahabbah kepada seseorang, maka dia bagi satu pemberian yang khas yang Allah tak bagikan kepada orang lain. Adapun cinta daripada Allah kepada hamba dengan makna Allah memberi. Itu makna Allah cinta. Allah bagi benda yang khas. Tapi kalau makna hamba cinta kepada Allah, kata syarih, dia kata tidak ada ibarah, tidak ada kata-kata yang kita dapat gambarkan hakikat makna. Sebab apa? Sebab benda tu sejenis rasa. Rasa tak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Hanya boleh cerita, tapi hakikat sebenar tak sampai seperti yang dirasa. Apa saja perasaan kita, kita tak boleh nak cerita. Kita hanya boleh, kita kata secara am sahajalah, gambaran secara am, tapi tak membawa kepada hakikat lah. Hakikat makna cinta yang sebenar. Sebab kita tak boleh nak ungkapkan dengan kata-kata. Sebab tu apabila ditanya, kalau orang tanya sedalam mana cintamu kepada kekasihmu, macam mana kita nak sukat, macam mana kita nak cerita? Sedalam lautan. Itu kata-kata nak habaq dalam sungguh. Jadi dia cari benda yang paling dalam di dunia ni. Apa dia? Lautan. Aku cinta ni sedalam lautan, katanya. Takat tu saja dia boleh cerita, walaupun tak dalam tera tu kan. Nak habaq cinta dia ni betul-betul cinta, dia kata lautan api sanggup kurunangi. Test tengok kan. Test tengok, tak boleh pun. Tapi tak nak habaq perasaan dia tu. Kadang-kadang perkataan tu bukan seperti mana apa yang disebut. Dia nak habaq, itu kita kata bahasa cinta dulu-dulu lah, datang lautan api sanggup kurunangi. Lagi apa lagi? Apa dia lagi tu? Bahasa dia. Sebab apa? Dia nak menggambarkan perasaan dia, tapi tak sampai. Perkataan tu tak boleh, tak sampai. Jadi dia nak habaq, dia sampai takat tu. Sebab tu di dalam ulama sufi dia ada syatah. Syatah ini kita kata melatah lah, kita kata. Sebab bila dia dapat satu kurniaan daripada Allah, mahabbah yang Allah bagi kepada dia, ada satu kurniaan khas yang dia dapat rasa dalam hati. Bila dia rasa sesuatu tu sebagai rahsia dia, tiba-tiba dia terlatah. Maka timbullah satu perkataan-perkataan yang luar biasa, yang orang bila dengar, apa benda ni? Sebab tu sebahagian salah sufinya, dia halat contohnya, dia kata ma fi jubbati illallah. Dalam jubahku tak ada benda lain melainkan ada Allah dalam jubah dia kata. Bukan dia nak habaq ada Allah duduk dalam jubah, tapi perasaan dia tu dia nak ungkapkan, tapi perkataan dia tu tak boleh menggambarkan apa yang dia rasa. Bila orang dengar, orang faham yang zahir ni sahaja, maka timbullah pelbagai-bagai kita kata fitnah. Itu syatah sufi. Sufi ni dia tak akan cakap benda tu, tapi apabila terlampau dalam sangat perasaan cinta yang Allah beri, maka termelatah perkataan yang luar biasa. Yang bukan mereka maksudkan zahir tak. Mereka nak habaq rasa, tapi rasa tu, perkataan tu tak boleh nak gambarkan. Macam itulah perkataan-perkataan orang-orang cinta-cinta ni. Dia kata lautan api sanggup kurunangi. Betul ke? Tengok atas bara hampir berjalan, tengok hang kata hang cinta tu, hang berjalan atas bara tu, hang berani? Tak berani kan? Tak, bukan nak habaq aku nak berjalan, tak. Nak habaq tu perasaan cinta tu. Sampai dia cakap benda yang mengarut-mengarut. Sebab perkataan tu tak boleh menggambarkan perasaan. Cuma apabila seseorang tu dia ada cinta kepada Allah, maka membawa kepada kepada apa? Dia membesarkan dengan setiap suatu daripada apa-apa saja yang apa kita kata ada kaitan dengan Allah. Sebab tu orang sufi ni dia tak pernah marah dekat siapa-siapa. Sebab di dalam hati dia ingat Allah sebelakang.
Nikmat manusia pun dia ingat itu Allah, milik Allah, semuanya milik Allah. Jadi dalam hatinya dia tidak marahlah. Dia sentiasa tenang. Dan bila dia cinta kepada Allah, menyebabkan dia redha dengan sedikit pemberian yang dia dapat. Dan juga sabar dengan kesusahan yang dia dapat. Itu semua daripada cinta. Bila orang cinta ni memang dia akan sabar dengan susah payah kan. Kan. Oh, kekasih dia suruh buat ni, letih dah ni. Abang ni tolong terus kan, sebab dia cintanya pasal. Macam cinta dengan anak lah, kasih dengan anak. Pak ni penat tak sangka nak balik kerja kontrak, balik pak nak dokong, nak kokong. Anak hak kecil kan. Tengok muka anak jernih-jernih lagu tu, Allah, tak sanggup nak menolak. Cinta punya pasal tak apalah. Patah pinggang pun patah pinggang, jom naik. Kita ni setengah mati lah ni. Tapi sebab cinta kepada dia, sabar dengan penat lelah, sabar dengan susah payah, redha dengan suatu benda yang sikit. Kalaulah anak tu bagi apa-apa hadiah ke ayah dia, selamat hari jadi anak kecil buatlah kad lukis huduh piang. Kan budak kecil bukannya reti buat, tapi kita redha tak dengan pemberian dia? Redha, kita tak mahu. Apa ni buruk sangat hadiah ni, tak usah duk bagi kat apa. Dah lah lukis buruk. Kita tak pernah kata lagu tu. Sebab apa kita cinta? Kalau kawan kita bagi kat tu, ni nak perli aku kan, nak bagi hadiah kat aku ni. Kan? Sebab tak ada cinta kita dekat dia. Tapi dengan anak ni, walaupun buruk pemberian dia, kita redha, kita ambil, kita pegang. Kalau orang bagusnya simpan, siap gantung ni. Ni anak aku bagi, siap tunjuk pergi kat kawan-kawan. Anak aku buat ni, dia bagi. Anak aku 5 ton. Kagum, padahal buruk. Bukannya cantik. Lain lah kalau sijil kan. Ni buruk saja. Pamer kat orang. Itu kita kata gaya ahli sufi macam tu lah. Cinta dia dengan Allah. Dia tak rasa malu. Buat apa nak malu? Hak sikit ni pemberian Allah. Walaupun baju buruk, pemberian Allah. Walaupun sakit, pemberian Allah. Walaupun apa saja yang dapat, pemberian Allah. Dia tak malu pun nak tunjuk kepada orang. Itu Allah bagi kepada dia. Dan dia redha dengan pemberian Allah. Sebab apa? Daripada Allah, bukan daripada manusia. Walaupun kecil, walaupun benda kecil. Itu gaya orang cinta mencintai. Sebab tu orang sufi ni kita nampak kelaku mereka macam tu. Macam mana mereka boleh redha? Macam mana boleh mereka sabar? Itu kerana cinta. Cinta tu membawa kepada semua benda tu. Dan juga membawa kepada zikir lisan dan hati. Sentiasa ada sebut. Orang yang selalu sebut hati dan lidah ni menunjukkan bahawa dia cinta. Ingat. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah kata, kalau orang hak rajin duk sebut, walaupun duk mencaci tu, dia ada sikit lah rasa suka. Tiap hari duk sebut, jiran aku tu, jiran aku. Tiap hari duk sebut. Hang ni suka sungguh no, sebut pasal jiran, duk teringat ke dia ke apa? Kalau benci ni tak sebut langsung. Tak usah duk sebut lah. Aku tak suka dengan nama dia. Nak sebut pun aku tak mahu. Tu benci tu. Tapi nak tiap hari sebut, jiran aku tu. Tiap-tiap hari jiran aku tu, tiap-tiap hari duk sebut jiran aku. Hang suka kat dia apa? Duk teringat kat dia apa? Hang duk sebut jiran. Orang yang selalu menyebut ni maknanya dalam kepala dia saya ingat kata Rabi'ah. Duk ambil kisah apa? Ni cerita orang sufi lah kan. Duk ambil kisah apa? Sebab tu dengan makhluk-makhluk depa tak mau menyebut. Kata Fudail, kata Muhammad bin Al-Fadhal, bukan Fudail, Muhammad bin Al-Fadhal. Di dalam syarah ada sebut di bawah, 2 baris dari bawah dia sebut al-mahabbatu. Apa makna cinta tu? Cinta itu adalah suqutu kulli mahabbatin minal qalbi illa mahabbatal habib. Itu makna cinta. Cinta ini maknanya kita menggugurkan suqutu kulli mahabbah minal qalbi. Kita buang semua kecintaan di dalam hati kecuali satulah, illa mahabbatal habib, kecuali cintakan kepada sang kekasih. Itu makna kita cinta. Cinta ni tak ada yang dua, tak ada kedua. Macam bini kata, abang kata abang cintakan saya, pasal apa nak cari lagi satu? Sebab bukan cinta yang hakiki, abang tu. Cinta yang hakiki hanya Allah, dia tahu pandai. Jadi bila kita cinta yang sebenar-benar cinta ni hanya ada satu dalam hati lah. Hanya ada satu saja dalam hati.
Betul bila orang cinta pada satu benda, yang lain dia dah tak pandang. Macam kata kisah Rabi'ah dulu kan. Bila ada seorang wali nak menikah dia, hang nak nikah dengan aku, hang suka pada aku, ada lagi seorang yang macam aku, kata Rabi'ah. Lepas tu kata, mana? Tu belakang hang. Terus dia paling. Dia kata, cinta engkau ni dusta, kerana cinta tak pernah berpaling. Kalau kita suka dekat dia, kita tak tengok hal ni, kita mata kelin tengok. Jadi maknanya hati tak benar-benar cinta, tak dipenuhi dengan cinta. Cinta kita tu hanya layang-layang sajalah, sikit-sikit. Habis. Tapi nak dapat bukannya mudah. Nak dapat cinta kepada Allah ni bukan mudah. Kita boleh ungkapkan dengan kata-kata, tapi tak sampai dalam hati pun. Kita kata kita ni cinta pada Allah, tapi tak sampai. Buktinya apa? Kita keluh kesah dengan setiap pemberian Allah pada kita. Tu kita semua begitulah. Kemudian lain katanya, thumma yaqa'u fi riyadir ridwan. Kemudian jatuh ia pula dalam apa? Riyadir ridwan, kebun-kebun ridwan. Kebun-kebun ridwan. Ridwan ini kita kata redha, diddus sakh, lawan bagi kemurkaan. Kita jatuh dalam keredaan Allah. Redaan Allah. Kita redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apabila kita kita ni tak akan dapat hati kita ini redha kepada Allah, melainkan setelah Allah redha kepada kita. Redha Allah datang dulu kepada kita, barulah datang redha kita. Redha kita kepada Allah. Sebab itu Tuhan kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallah dulu, Allah redha mereka dulu, kemudian barulah datang wa radu anhu, dan mereka meridai Allah. Redha kita ni datang apabila Allah redha kita, tindak tanduk kita, maka hasillah redha itu berada di dalam hati kita. Kalau Allah tak, selagi Allah tak redha dengan kita, selagi itu sifat redha takkan ada. Macam mana kita nak jadikan Allah ini ada redha dengan kita? Kita kena cari, kita kena berusaha buat apa yang dia suka, tinggal apa yang dia larang. Kita usaha yang tu, maka Allah redha. Bila Allah redha, ketika itu barulah Allah campakkan redha berada dalam hati kita. Maka bila ada redha dalam hati kita, setiap suatu benda kita akan rasa lapang hati. Tapi yang wajib bagi seorang hamba tu bukannya redha semua benda dah. Redha dengan benda yang Allah perintah untuk kita redha lah. Bukan semua benda kita kena redha. Redha dengan qada, redha dengan apa yang Allah tentu, redha dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Tapi dengan maksiat, diri maksiat, itu kita tak boleh redha. Fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh manusia kaum muslimin, kita tak boleh redha. Tak boleh. Redha ni redha pada benda yang Allah perintahlah. Redha dengan apa yang Allah takdirkan, bukan redha apa yang ditakdirkan tu. Berlakunya maksiat, itu pun ditakdirkan Allah, tapi kita redha hak mana? Hak ditakdirkan, hak di Lauh Mahfuz tu, hak itu kita redha. Hak berlaku depan mata kita, hak tu kita tak redha. Yang tu kita tak redha. Kata Abdul Wahid bin Zaid, katanya ar-ridha babullahil azam wa jannatud dunya. Redha ini pintu Allah yang paling agung dan juga syurga dunia. Ar-ridha babullahil azam wa jannatud dunya. Syurga dunia. Kalau kita dapat redha ni, maknanya kita duduk dalam syurga. Sebab apabila kita masuk dalam syurga, apa yang kita rasa? Redha. Redha ni bahasa mudah kita nak jelaskan, kita rasa puas hati. Betul tak? Bila kita masuk syurga, ada tak perasaan tak puas hati? Tak ada. Semua puas hati. Dapat seronok, dapat ni seronok. Kita berpuas hati dengan pemberian yang cukup-cukup luas, cukup-cukup besar. Tapi kalau kita dah dapat sifat tu di dunia, maka itulah syurga.
Orang yang berasa tak seronok di dunia ni sebab dia sentiasa tak puas hati. Tak puas hati dengan harta sikit, tak puas hati dengan rumah kecil, tak puas hati dengan anak, tak puas hati dengan kawan, tak puas hati dengan isi duduk, tak puas hati, maka dia berasa sabut, dia tak aman, hidup di hati dia tak tenang, mati cepat orang macam ni. Kan? Orang yang sabut, tension, stres, kerak-kerak ni kan, dia umur dia pendek. Tapi kalau orang yang Allah kurniakan redha, dia akan tenang. Kawan dia macam mana pun, hati dia tenang, redha. Orang keliling dia macam mana pun, anak keluarga dia macam mana pun, dia redha. Bagi dia dah dapat dah syurga. Dia dah dapat dah syurga. Wa basatinil uns. Habis terus. Wa basatinil unsi, dan taman-taman kejinakan, ila bisatil imbisat, kepada sehinggalah mendapat hamparan-hamparan kesukaan, kelapangan. Seperti mana layaknya tetamu-tetamu yang mulia bila dia turun pi ke rumah-rumah raja, dia akan mendapat hamparan. Kalau raja-raja dia turun, dia pebuh hamparan kapet merah menunjukkan kemuliaan. Maka Allah dengan kekasih dia ni, dia memberi satu hamparan imbisat. Bisatul imbisat, satu hamparan, kita kata kejinakan, kesukaan, kelapangan. Allah, dia duduk dalam keadaan tu. Tu pemberian daripada Allah. Wa martabatit taqrib, dan juga dia berada di martabat at-taqrib, yakni hampir hamba tu kepada Allah. Kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, dia kata pertama sekali martabat hampir ini adalah menghampirkan dalam taat, dan istiqamah lah, kita kata istiqamah di dalam taat. Bukan sebenarnya. Awalan qurbu bi imanihi wa tasdiqihi, begitu. Mula-mula sekali hampir dengan iman dan tasdik. Tasdik, iman dengan Allah, tasdik dengan Allah, itu hampir yang pertama. Jadi orang yang menghampir diri pada Allah ni, pertama iman dia semakin kuat, semakin kuat iman, semakin dia hampir, semakin kuat iman dia semakin hampir. Kemudian setelah itu hampir dengan apa? Qurbu bi ihsanihi wa tahqiqihi. Hampir dengan ihsan diri dia dengan Allah. Ihsan ini cukup kita kata luas perbicaraannya lah. Seperti mana di dalam hadis Nabi tu, Nabi sebut dua martabat ihsan, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ibadah kepada Allah seperti mana kita melihat Allah. Maknanya ibadah kita ni cukup cantik, cukup elok lah. Kita sentiasa rasa malu dengan Allah walaupun seorang-seorang diri kita, walaupun orang tak nampak, sebab kita sentiasa rasa Allah melihat kita, Allah memandang kita. Habis kemudian wa majlisil munajah. Ini semua masih lagi dalam kita kata madah Imam Al-Ghazali ni, dalam nak mensifatkan orang yang dah sampai Aqabah yang ke-7 dah lepas ni. Ini sifat-sifat dia. Sifat-sifat yang tak ada dekat kita semua. Kat ana khususnya. Orang yang hampir dengan Allah ni, dia merasakan apa yang Allah kata. Tuhan kata wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia rasa, kita tahu, dia rasa. Kita tahu Allah bersama kita, tapi kita tak merasai. Maka kita pun buat macam-macam, tapi dia merasai, dia dapat rasa Allah tu ada dengan dia. Ada orang tahu tapi tetap buat maksiat. Contoh dia ada kamera. Dia tahu ada kamera tapi dia tak rasa. Maka dia buat juga benda pelik-pelik. Kat pondok kita ada kamera tu. Ada tok guru kami pasang kamera dulu. Lepas kes apa? Pakai terbakar lah kan. Kes bukan. Kes terbakar ke? Pakai betul pasang. Jadi masa mula-mula tu
pakai sopan santun belakang depan kamera sopan santun. Lepas tu lama-lama jadi buat tak tahu itu. Buat perangai kat depan kamera pun buat sebab apa? Dia tahu ada kamera tapi dia tak rasa ada yang memerhati. Berbeza dengan orang yang dia rasa. Ustaz duk tengok aku ni. Dia rasa. Dia ada berasa macam lagu mata duk ustaz duk tengok kat atas dia. Jadi dia pun depan kamera ni sopan. Buat perangai elok. Itu bezanya kita. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal mukhlasin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.